Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan. Banyak peristiwa-peristiwa pertembungan di antara iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, peristiwa apa? Yaumul Furqan. Allah sebut Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Bulan Badar Al-Kubra pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Tahun yang sama, kita orang beriman, orang Islam mula berpuasa bulan Ramadan. Ni bulan Syaban ni tuan-tuan, apa kisah besar? Antaranya turun ayat berkaitan pensyariatan ibadah puasa pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka tuan-tuan, Ramadan tandanya mulalah berpuasa tuan-tuan. Persoalannya Nabi puasa ke tak belum tu? Dah 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan Nabi berpuasa. Bahkan puasa Isnin kami Nabi tuan-tuan sekalian. Dan puasa ini juga ada kepada umat sebelum daripada kita. Bukan zaman kita saja, umat Muhammad. Sebelum tu dah puasa, zaman Nabi Daud, zaman ada puasa dah tuan-tuan. Baik, berlaku peristiwa Yaumul Furqan. Untuk pendetilan kepada peristiwa Yaumul Furqan, bulan Badar Al-Kubra, hari Jumaat 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah ni, 17 Ramadan, kita sambung selepas ni lah. Ada teman panel yang lain, Zua ekspedisi. Ekspedisi tuan-tuan sekalian, ramai. Orang-orang yang akhir 30-an, awal 40-an kena ekspedisi, yang meletup pada tahun 1920. Mereka ada sedekat lah, selama 10 tahun. Zaman kemasan mereka tuan-tuan sekalian. Kumpulan ekspedisi. Kita tanya, Rockers, beriman kita tuan-tuan sekalian, mengapa beliau berhijrah? Apakah turning point menyebabkan beliau berhijrah dan hari ini terlibat banyak dengan gerak kerja dakwah untuk tarik anak-anak muda untuk hidup bertuhan, hidup atas landasan fitrah tuan-tuan sekalian. Sanzua, anak muda yang dilahirkan di Perak, dibesarkan di Kuala Lumpur tuan-tuan sekalian. Jadi saya tak melengahkan masa, saya persilakan Sanzua ekspedisi untuk berkongsi pentas dengan saya pada malam ini tentang turning point, mengapa beliau berhijrah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati dua Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Rizwan, pihak penganjur Muslim Care, seluruh pimpinan-pimpinan NGO yang hadir hari ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmat Allah sekalian. Nak cerita berubah ni tuan-tuan. Kenapa saya berubah kan? Kalau nak kata dia jatuh sakit dia baru berubah, tak mungkin tuan-tuan. Ramai orang sakit tak juga berubah. Nak kata jatuh miskin dia berubah, tak mungkin tuan-tuan. Ramai orang lagi banyak miskin tak juga berubah. Nak kata dia jadi kaya dia baru berubah. Ramai orang kaya raya pun tak juga berubah. Tuan-tuan, berubah inilah satu hidayah Allah. Hidayah ini bukan datang dengan bergolek begitu saja. Kalau kita anak muda hari ini tidak menghadiri majlis ilmu di masjid, di surau, mana mungkin hidayah itu datang dengan sendirinya. Hari ini saya menyeru anak muda seperti saya juga dulu, hadirkan diri di masjid, di majlis ilmu. Baru kita, bila kita dengar tazkirah, kita dengar majlis ilmu, baru kita tahu betapa pentingnya Islam itu, betapa pentingnya hidup bertuhan ini. Kerana hari anak muda dia cuma jasad Islam, roh Islam. Seperti saya dulu, jasad saja Islam, roh Islam itu tidak ada. Bila berkata Islam pun tak ada sesentuh di hati. Bila kita ada roh Islam tu, baru kita terasa terpanggil. Awal tahun lepas, para artis baru kita dengar banyak yang berubah banyak. Ada juga artis yang tidak menghadiri usrah,
Bila kita telah menghadiri usrah ini, menghadiri ilmu ni, rasa terpanggil saya di sini, saya meletakkan jawatan bersama ekspedisi. Rasa terpanggil, rasa bertanggungjawab untuk manggil anak muda ni cinta ke Islam itu sendiri. Kerana kita dulu ekspedisi pernah popular, menarik peminatnya ribuan. Konsert di Shah Alam pun sekitar 40,000 sekali konsert datang. Pernah ada Kedah 60,000, Pulau Pinang 40,000, ke sekitar 50-an sampai tahun 2000. Memang kemuncak zaman itu. Sekarang ni mereka aktif juga memanggil saya bertanya perniagaan balik atas dasar nak target mereka ni. Selepas tu saya tarik diri balik. Nampaknya payah, nanti saya pula terbabit lagi lebih jauh, saya tak berani lagi. Saya ada kontrak dengan mereka panggil, saya cakap saya tak mahu, saya nak buat kerja dakwah ni. Saya nak bantu anak muda hari ni, biar saya fokus macam ni. Kalau saya pakai kepiah macam tuan-tuan, mungkin mereka tak takut dekat tim. Saya pernah dulu untuk rambut pendek, pakai kepiah. Ramai kata Rokas Zuan ni dah gila, dah sesat ni. Jadi mereka nak dekat saya tu payah. Bila saya berkaitan begini, tetapi enjin dalam dah ubah, halangan mereka rapat, saya hargai mereka. Apa yang telah berlaku perubahan paling besar terhadap saya sebenarnya sekitar tahun 2000 saya tarik diri, saya tubuh kumpulan saya Viper. Masa tu, waktu itu heavy metal masih kuat lagi sebenarnya, kumpulan metal ni. Saya tubuh Viper tu ada lagu unsur ketuhanan, tapi orang tak perasan musik dia terlalu keras, lebih keras pada ekspedisi. Dan nak tarik budak metal ni, rock ni. Jadi banyak tak perasan lah. Lagu saya tu terkeluar lagu nekat saya tu. Nekat tinggal dengan mereka ni. Itu maksud dia. Yang kita ada sekitar tahun 2000 tu, yang paling kita rasa berubah. Saya ni bercampur ramai kawan, semua kawan saya campur. Yang tak semayang, yang semayang semua saya campur. Mak cadik pun campur. Tapi saya tak ikut lah, campur sajalah untuk kita nak mengenali, menyelami kan. Sekitar tahun 2001, sahabat saya, ini kejadian berubah saya lah, yang ketara. Beliau ni seorang komposer lagu dunia rock lah. Dia sebaris dengan arwah Lolo bersama M. Nasir. Dia lah ranking komposer rock lah ketika itu. Ketika itu beliau telah diisytiharkan meninggal dunia. Dekat Radio Era mengatakan beliau telah meninggal. Saya tak jumpa dia lama dah. Saya cari-cari beliau, jumpa dia dalam Choke Road bersama Mak Cik Adik yang jaga tu lah, tak bagi saya masuk. Dia kata beliau, saya kawan dia, saya nak ambil balik. Bapak dia, ibu dia, isteri dia nak ambil, dia pun dia tak nak balik. Jadi saya orang luar, kawan tekan dia nak balik. Dia kata, kalau saya langgar juga Mak Cik Adik ni, Mak Dadah ni, saya ambil. Terus saya usung bawa balik. Bawa balik, saya mandikan beliau, pergi mandikan, jaga dia. 3 hari rumah saya dan ada lagu dicipta last terakhir saya. Ketika itu saya marah beliau dalam bilik. Ini cerita ni kita kongsi-kongsi apa yang terjadi pada saya. Bukan saya nak cerita suka-suka. Ini yang terjadi pada saya, tuan-tuan dengar. Dalam bilik tu saya marah-marah beliau, kenapa jadi macam ni? Sedangkan nasib telah kaya raya, Arwah telah kaya raya, dapat pencipta lagu. Kenapa kamu jadi macam ni? Dalam tengah marah-marah beliau, dia ni gegar tengah saya. Dia gegar, so lihat di atas. Saya tengok tak ada apa, cuma ada bumbung ya. Lepas berapa saat, satu suara kedengaran dekat telinga saya. Saya seorang dengar. Suara tidak berbunyi, mengatakan aku nak ambil nyawa. Kalau ikut hukum akal, tentu yang sakit aku ambil. Tapi aku nak ambil nyawa, bukan sakit aku segar. Ketika itu saya tu ketar-ketar tu kan. Saya takut meninggal. Itu semayang pun masih cepat camping. Semayang masih tak jaga kadang semayang. Kadang tak semayang. Masa waktu itu kan. Kita masa tu maklumlah kita dalam jahiliah masa. Saya terus jam hampir pukul 2 terus naik rumah saya tingkat 2. Terus main Zuhur saya. Saya tinggalkan beliau. Panggil isteri jaga dia. Jika saya nak naik ke atas tangga, di sini memang Zuhur tu, saya tahu dia ni telah menghembus nafas air. Saya tukarkan solat Zuhur saya. Semenjak kejadian itu, lepas mayang, saya jadi bodoh. Macam mana nak mengurus satu jenazah ni? Tak pernah terjadi pada diri saya. Satu jenazah
Nak tutup kain pun tak ada. Adalah kain sikit tu pun tutup. Bodoh aku tak ada siapa nak baca Yasin. Saya agak jadi lungu, jadi bodoh ketika itu. Telefon kawan-kawan saya, semua rockers datang rumah saya. Kalau kita biasa dengar kematian ni, mestilah ustaz atau pak lebay yang datang rumah kita kan. Ini tidak, rockers semua orang pinjam. Rockers Malaysia datang. Hingga jiran sebelah menegur saya, ada apa ni Zah? Dia kata, saya kata ini anak ada apa ni? Ada syuting filem ke? Dia kata, syuting filem apa? Sipu dia meninggal. Beliau lah jiran membantu saya memanggil ustaz untuk baca Yasin dan mengurus macam mana uruskan jenazah ini. Dan beri telefon ambulan, mengesahkan beliau meninggal. Dan ambulan tu beritahu dia ada package. Dia nak mandi, kapan, semua lengkap lah. Dia kata kubur tak campur lah kita. Kalau semua ni mandi, kapan semua, saya charge awak RM1,600. Saya kata tak apalah, saya bayar lah semua ni. Lepas tu kubur dia kata, pengali kubur dia tak tahu. Yang kita telefon pengali kubur. Saya telefon kubur, dia kata masa tu dah malam, dah lepas isyak. Saya telefon pengali kubur kata kepada saya, malam-malam tak ada orang gali kubur bang. Malam kita jahil, tak tahu, tak pernah urus jenazah. Ya ke? Mana ada orang malam-malam gali kubur dia. Habis jenazah ni saya nak kubing cepat ni. Tak tahu lah abang besok pagi lah kata dia. Saya nak uruskan jenazah ni malam ni juga nak tenang. Saya cakap dengan dia, berapa kamu dapat bayaran gali kubur? Dia kata biasa saya ambil RM300. Okey, saya double boleh tak? Boleh dia kata. Dia kata boleh pula. Tak pula. Kita tu dah memang nak tanamkan jenazah cepat, nak bumi cepat. Dan urus di tanah kubur tu siap spotlight mungkin sekali ada pula spotlight tu. Jadi semenjak hari itulah saya rasa terpanggil macam mana ni. Dengar suara tadi dan saya dengar proses jenazah, tak pernah kita alami yang benda ni. Saya jadi berbulan-bulan memang jadi bodoh, jadi bingung hingga terdetik ke surau. Saya nak ke surau tak jauh rumah saya. Dia kata satu meter je tuan. Nak pergi tu tuan, pergi patah balik, malu sendiri. Malu lah tak pernah pergi. Dia pergi balik 2 bulan patah balik. Daripada pasar rumah, siap cantik lah pakai baju Melayu. Nak pergi patah balik. Hingga satu kita malu sendiri. Saya tengok orang tengah rokok, saya cabut masuk tu semayang. Malu masuknya jadi masbuk lah gitu. Dia semua semayang 2-3 bulan macam tu lah. Malu kan. Ada seorang sahabat ni, nama Allah menegur saya. Dia kata kan? Dan terus saya berjinak di surau tu sampai 8 tahun lah. 1 tahun di Abu Turampang, saya pindah di Singapura 7 tahun berjinak dan dengan terserah buat kerja amal itu. Kita belajar di sana, dengan terserah di situ saya dapat roh perubahan kepada diri saya. Itu orang muda hari ni kena berubah. Kita kalau kata nak berubah ni, kalau kata masih muda 20-30 orang kata bro jom berubah bro kan, tapi dah hampir 40 ni tonasi dia lain tuan-tuan. Berubahlah kan, tak berubah ni mana. Itulah pasal saya kata hari ni bila hadis tazkirah sama Faradin lepas katakan kamu orang sini teruskan nyanyi, tapi ubah lirik itu bagi anak muda ini cinta kepada agama Islam sendiri, cinta bantu agama Allah ni. Jadi saya buat lagu-lagu yang berunsur nasihat, ada mendidik jiwa kita. Lagu-lagu yang lawa mungkin umpan tu memang tak dikenal. Itu hari ni saya nak buat juga lagu sikut Muslim yang kedua ni untuk anak muda ni cinta kepada Allah, agama Allah Islam ni. Kerana kalau tuan-tuan mungkin dah tuan baik yang di luar sana ramai. Di sini mungkin tengok macam baik semua kan, muda kan, tapi surau semua tak apalah. Tapi yang macam saya ni lah separuh lah. Jadi kita jangan senang hati lah. Macam saya buat rock metal tu hari, datang mak rock semua. Saya buat satu gig metal saya panggil. Dia datang main banyak. Lepas tu saya berhenti kan, berhenti. Kita berhenti. Dia tingkat 2 ada surau. Ramai-ramai kita di surau kan. Lepas ni kita akan sambung balik pukul 9 lepas isyak. Alhamdulillah tuan-tuan, 3-4 kumpulan tu mau dia semayang.
Ada yang pakai seluar pendek, ditanya, bang ada kain bang? Saya tak ada kain bang, seluar pendek. Cakap okey nanti si pinang kain semua. Maknanya saya nak tarik budak-budak macam ni, rocker macam ni, yang tegar ni. Dan saya ni nampak rocker selalu, tengok saya di pentas memang ligat tuan. Saya boleh berlari, headbanging. Dia pusing kepala ke tengok itu gambar saya. Zaman tu saya sini tak tengok, saya tak. Saya malu sendiri. Saya malu sendiri. Tapi nak tengok saya punya, itulah saya dulu. Sekarang tak ada lah, sekarang dah ubah sikit lah. Allah, itu saja kita dapat kongsi seketika ini. Allah. Masih kepada Saudara Zua, ekspedisi tuan-tuan yang telah berkongsi tentang kita tentang titik-titik perubahan dalam hidup beliau akibat daripada kematian seorang rakan baik yang merupakan penulis diri dan terkenal. Tak boleh sebut, tuan-tuan semua kenal lah. Kalau sebut tuan-tuan insya-Allah tahun sekalian, itulah antara tahun sekalian kisah disebut tadi bagaimana beliau mula berubah. Dan ramai hati-hati kita alhamdulillah yang menunjukkan sikap untuk berubah, mereka hadir usrah, hadir kuliah ilmu, majlis-majlis ilmu, tuan-tuan sekalian alhamdulillah. Juga sebenarnya di luar negara ni dah lama dah berlaku tuan-tuan di Mesir. Legenda tahun 60-an Umi Kalsum, tuan-tuan sekalian, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia berhijrah, hidup bertuhan bahkan sebagai besar daripada harta benda beliau wakafkan untuk institusi pengajian Islam termasuk institusi Al-Azhar di Mesir. Ini hebat tuan sekalian. Sebab itu kita sebagai pendakwah tidak boleh memandang underestimate atau memandang mudah, memandang lekeh orang. Sebab semua orang ada potensi untuk berubah. Saya tengok komiti sebut tuan-tuan, dia kata dosa akan terhapus dengan taubat. Namun pahala boleh terhapus dengan riak, dengan menunjuk-nunjuk. Sebab tu kita semua kena berhati-hati. Bahkan sirah Nabawiyah ni kalau sedang menyaksikan bagaimana orang seperti Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar tahun sekian, tahun keempat kerasulan, beliau telah memeluk agama Islam, seorang penentang tegar agama Allah, bekas ketua pemuda Mekah daripada kabilah Banu Adi. Nak jadi ketua pemuda mesti kena hebat, kena berani tuan-tuan. Kalau menakut tak boleh. Nampak terak FRU, water cannon, muka puncak lesi tuan-tuan. Baik jadi muslimat tak lesilah. Jadi Sayyidina Umar orang hebat. Hijrah kena kita panggil Abul Futuhat, bapa pembukaan. Zaman ni Islam menjadi kuasa besar dunia. Panglima Islam hebat-hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas tahun Iraq, Panglima Islam Amru Al-As tahun Mesir, Panglima Islam Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tahun Syria, Panglima Islam Khalid bin Al-Walid tahun Palestin. Bahkan dua buah empire besar dunia tumbang. Zaman Sayyidina Umar memimpin, memerintah dan sekalian. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla tumbang perang Yarmouk. Manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Contohnya Khalid Al-Walid, sampai Nabi gelar sebagai Saifullah pedang Allah. Tuan-tuan ingat balik Khalid Al-Walid, tuan-tuan pengat semasa di Mekah. Dia memimpin pasukan musyrikin semasa perang Uhud. Di sebelah kanan dia panglima. Pada tanggal 7 Syawal hari 1 tahun 3 Hijrah perang Uhud, dia memimpin pasukan berkuda musuh sebelah kanan dan berjaya mengkucak-kacirkan barisan pertahanan Islam tuan sekalian. Khalid Al-Walid juga pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah memimpin 200 orang pasukan berkuda musuh untuk halang rombongan Nabi dan para sahabat seramai 1,400 orang daripada masuk ke Mekah tuan-tuan. Lepas peristiwa yang tercetusnya peristiwa Sulh Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah. Tengok hidayah Allah. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah dan akhir tahun 8 Hijrah jadi panglima perang. Perang apa? Perang Mu'tah. Selepas 3 panglima hebat telah syahid. Yang pertama Zaid bin Harithah tuan-tuan, syahid berganti dengan Ja'far bin Abu Talib, syahid ganti dengan Allah bin Abi Rawaha. Dia panglima yang keempat. Nabi bila ada Saifullah pedang Allah. Tengok tuan sekalian. Siapa lagi contoh tuan-tuan? Amru Al-As masuk Islam tahun 7 Hijrah, akhirnya panglima Islam yang hebat. Siapa lagi tuan-tuan? Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa dia Ikrimah bin Abu Jahal? Anak Datuk Seri Abu Jahal lah tuan-tuan. Dia paling hebat. Contoh zaman Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, dia panglima yang hebat. Ini sebab tu tuan-tuan, kita sebagai pendakwah mesti tengok semua orang potensi untuk berubah. Ada potensi untuk berubah tuan-tuan baik. Saya sambung tentang Ramadan, Syahrul Jihad, Ramadan bulan jihad. Bagaimana perang pada tadi tuan-tuan? 313 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mencapai kemenangan. Sebagaimana ayat Quran yang kita baca, pada surah Al-Imran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah.
fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 orang musyrikin telah berjaya dibunuh, dan sebahagian pemimpin dibunuh. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bakar bin Hisham, Umar bin Hisham, ataupun Abu Jahal terbunuh. Manakala 70 orang musyrikin berjaya ditawan, termasuk seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato, namanya Suhail bin Amru. Tuan-tuan, ni bukan pada Allah bantu pejuang-pejuang Islam bulan Ramadan. Apa kata Ramad? Apa masuk? Panah terik. Panah tanda sekalian, Masya Allah. Tuan-tuan biasa ke Palestin, tuan-tuan biasa ke Mesir, tuan-tuan biasa ke Mekah, faham tak? Ramadan ni, bulan panas terik. Akhir Ramadan tahun lepas saya di Mekah, di mana? Madinah 51 darjah waktu siang. Malam 46, 47 darjah. Panas pada siang kita, tuan-tuan. Ini gambar negara Arab, dan itulah masa Nabi bertempur dengan musuh. Sahabat-sahabat Nabi bertempur dengan musuh. Ramadan menyaksikan kemenangan sebahagian perang Tabuk, operasi perang Tabuk yang berlaku pada separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Ramadan menyaksikan peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi SAW bersama-sama 10,000 orang tentera Islam telah berjaya menawan Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Mengapa Nabi, tuan-tuan, ambil tindakan untuk menggerakkan 10,000 orang tentera Islam? Sebab kerajaan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, mereka telah mencabuli perjanjian Hudaybiyah, di mana Banu Bakar sekutu pada kafir Mekah lawan Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah walaupun kafir bersekutu dengan Islam Madinah. Tahun 8 Hijrah, Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Mekah kalau Banu Bakar sekutu mereka. Maka Nabi SAW melihatnya peluang paling baik. Nabi dah baca dah ujian strategi. Mekah lemah dah, tuan-tuan. Tokoh-tokoh mereka nama Islam, Khalid Al-Walid, Amru Al-As. Maka Nabi gerakkan 10,000 orang, tuan-tuan. Bergeraklah, tuan-tuan. 10,000 orang di musim Ramadan panas. Sampai di pinggir Mekah pada waktu malam, Nabi tak terus gerak. Nabi suruh setiap tentera pasang 3 menapi. Mana 30,000 menapi, tuan-tuan. Nabi suruh al-had muqadda'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu taktik dan strategi. Dan bagaimana, tuan-tuan? Orang Mekah rasa gerun, rasa takut. Mereka sangka puluhan ribu tentera Islam. Track rekod yang berlaku sebelum ini, walaupun jumlah mereka ramai, tentera Islam kecil, tapi mereka kalah. Kali sebut perang Badar. Apalagi perang Ahzab, 10,000 tentera yang bergabung, kafir yang bergabung lawan 3,000 tentera Islam, menang 3,000 tentera Islam. Kafir Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Khuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah, menang tentera Islam. Maka esok Ramadan, Nabi dengan 10,000 orang tentera Islam masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada. Jalan buka dada, 2 waktu perang tak boleh. Itu jalan orang sombong, orang angkuh, tuan-tuan. Tapi masa perang tak boleh kita jalan tunduk, warak, tuan-tuan. Itu bukan warak, wakrok dia panggil, tuan-tuan. Nabi SAW istiar pengampunan beramai-ramai. Bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari pok saudara Nabi nama Al-Abbas. Kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang yang gunakan pada pujian. Maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Maka Nabi istiar, Nabi lakukan bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Dan bahawa siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi, tuan-tuan? Nabi nak ampunkan semua orang. Nabi nak maafkan semua orang. Jangan lawan. Berjaya seperti Nabi, tuan-tuan. Orang Mekah tak daya lawan. Abu Sufyan tersentuh hidayah. Dia telah memeluk agama Allah. Diikuti berbondong-bondong oleh orang-orang Mekah, penyokong-penyokong dia, rakyat dia. Inilah perangai manusia ramai, tuan-tuan kena ingat. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Kalau pemimpin, tuan-tuan suka pada belajar ilmu, suka kepada belajar zikir, suka pada Al-Quran, suka pada salat berjemaah, maka rakyat pun jadi duh yang baik. Dan Palestin, Syekh Dr. Ismail Haniyah, tengok anak kepada Syekh Ahmad Yasin Abdul Ghani akan bercakap pada malam ini. Tengok macam mana watak orang Palestin, tuan sekalian, beragama. Ramadan di Palestin sangat seronok, tuan sekalian. Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Jihad, semua package di Palestin. Hebat, tuan sekalian. Dah
pemimpin, rakyat akan ikut atau diorientasikan agama oleh pemimpin. Kalau pemimpin suka, opa Gangnam Style. Balik awal lah boh. Nah, suka pocok-pocok, suka karaoke, aku lagu budak kampung. Penat rakyat tuan-tuan. Anas ala dini mulukin. Rakyat akan mengikut agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Ramadan berlaku Quran jalur tuan sekalian. Ramadan bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik bumi Palestin. Juga kedai misi paling besar Tariq bin Ziyad bulan Ramadan. Bahkan Ramadan tuan-tuan sekalian, dengan peristiwa yang sangat besar di zaman kita namanya Perang Ramadan 1973, di mana tuan-tuan lihat julukan kali Arab boleh menang lawan Israel, negara haram Yahudi. Tengok orang Syah nak sebut Yahudi, diam dah ke warok kata malam ni. Warok ke wakrok ni tak marahlah sikit. Yahudi. Baru tu kata Yahudi. Dah mau sangat. Yahudi laknatullah wa barakatuh. Berat nana wah. Kamu saja tuan sekalian dah. Biasalah orang publik tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana perang 1948 kalah, 49 kalah. Semenjak An-Nakbah Palestin tahun 48 tegaknya negara Arab Israel atas bumi Israel Palestin, kalah. Tahun 67 paling teruk perang 6 hari. Jordan, Syria, Mesir kalah dengan Israel. 25,000 tentera terkorban tuan sekalian. Jordan kalah pada Israel, hilang West Bank tepi barat. Syria kalah pada Israel, hilang Bukit Golan yang strategik. Mesir kalah pada Israel, hilang Sinai. Tuan-tuan, zaman Al-Nasir yang banyak bunuh ulama-ulama. Bunuh Asyik Dr. Abdul Qadir Audah. Bunuh Asyik Syed Qutb Rahimahullah tuan sekalian. Bunuh Syekh Fatah Ismail. Syekh Yusuf Tala'at dibunuh tuan sekalian. Puluhan ribu dapat penjara. Dia mati tahun 70 kena serangan jantung. Zaman Nasir naik Anwar Sadat. Anwar Sadat fikir. Tuan-tuan, keadaan paling baik dapatkan sokongan anak-anak muda. Sedang berlaku kebangkitan Islam di Timur Tengah. Lepas perang tahun 7 berlaku kebangkitan Islam, kata John Esposito tuan-tuan. Maka dibebaskan ulama-ulama aktivis Ikhwan Muslimin daripada penjara puluhan ribu tuan-tuan. Termasuk almarhum Ustaz Ahmad Tilmisani. Maka tuan-tuan sekalian, diminta ulama tentukan masa pun nak perang bila. Ulama-ulama berhimpun termasuk Syekh Dr. Abdul Mahmud. Tuan-tuan sekalian, cadang perang lawan Israel bulan Ramadan. Ramadan Syahrul Jihad. Maka tuan sekalian, berlaku perang yang hebat. Ulama-ulama bukan ceramah saja, dia perang sama. Termasuk ulama besar, ulama hebat Syekh Hafiz Salamah. Masa berlaku perang tuan di Sinai. Bagaimana Syekh Hafiz Salamah, dia ambil pasir, dia ambil pergi di kepal. Dia baca ayat Quran, ya Allah Tuhan Badar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dan bukan kamu yang memanah. Apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia balik kata kepal, meletup kata kepal tuan-tuan. Ini mukjizat Al-Quran yang kita gelar Al-Huda, Al-Bayan, Al-Tibyan, An-Nur, Al-Furqan, Al-Tanzil, Al-Kitab. Ini Quran ini mukjizat. Anak muda sekalian, seminggu lebih ke Ramadan, Syahrul Quran. Kena pendengarlah kita tuan-tuan minggu ni buka balik Quran. Ni lama ke tak baca Quran tuan-tuan sekalian. Dah. Minggu depan ni Nisfu Syaban di kampung-kampung tak hebat tuan-tuan. Mari masjid, tengok habis budak Yasin habis atas kepala, atas gerak. Terima kata Nuh ambil Quran besar, ada surah Yasin juga. Dia pun ambil Quran besar, dia cari balik mana surah Yasin. Sampai Isyak tak jumpa tuan-tuan. Tuan sekalian, mana lama tu tak interaksi dengan Al-Quran. Baik. Tuan-tuan, kita buat Ramadan ni, kita baca Quran dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah di sana ada keberkatan. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana Ramadan banyak peristiwa, insyaAllah ada ruang kesempatan kita akan sambung pada kali insyaAllah tuan-tuan sekalian. Baik. Saya minta supaya Zua sedikitlah tuan sekalian sebut dia punya aspirasi, cita-cita apa nak dibuat. Dah hebat dengan usrah, hebat dengan kuliah. InsyaAllah akan berulang pula di Pondok Tahfiz An-Nur di Terengganu. Quran tuan-tuan sekalian. Dia pun belajar sampai tak apa. Selamat Zual. Kerana cara Zual nak tarik anak-anak muda untuk hidup beragama. Itu silakan. Setelah kita saya berubah ni, matlamat dia saya ingin mendalami lagi Al-Quran. Baca dengan betul. Dengan baca, belajar balik solat yang sebenar, solat yang betul. Solat dulu kita tak tahu. Kalau ayat Quran wa aqimus salata wa atuz zakat pun kita tak faham.
Pada ayat ni, ayat kembar, sinonim. Allah bagi yang kau carilah yang Quran ayat ni. Kita pun tak tahu. Sebab tu solat dengan zakat ni sama senang kalau kita tahu ni. Tapi hari ni tahu solat, zakat tak tahu. Benda-benda tu perintah zakat pun ada zakat. Dia macam-macam sunat dia. Kita tak tahu ni, saya nak mendalam lagi. Ini insya-Allah kalau tak izin Allah, saya nak belajar di Tapis Ustaz Rizwan di Terengganu yang ada hampir sebulan lagi. Dan sekarang ni pun saya ada belajar lagi di sekolah Tapis dekat Kemasah sana. Di Menwarah sana, sebelah sana. Setiap Selasa kami belajar mendalami secara solat Nabi, solat sebenar. Dulu kita tak faham, ambil wuduk, istinja, kita main ambil wuduk. Ustaz kata ini bukan wuduk, ini main air rupanya. Rupanya itu kita sembahyang pun bukan kita sembahyang, bersenaman rupanya. Orang tunggik, bukan sembahyang, orang tunggik. Itu yang kita nak faham kan. Jadi kita dah ada ilmu ni, baru kita faham apa itu solat, apa itu wuduk, apa istinja, yang sebenar-benar dapat melahirkan roh. Supaya roh Islam tu ada dalam diri kita. Hari ini orang tahu Islam tu bukan boleh tumpang mak bapak. Datuk kita Islam, atau imam, bapak kita, pak ustaz, tak mungkin kita boleh jadi macam dia kalau kita tak buat kerja sendiri. Islam tu diri atas 5 perkara. Baru saya tahu tu. Bukan boleh tumpang mak bapak. Kena cari sendiri, kita kena kerja. Kita tak boleh jadi Nabi, tapi kerja Nabi kita kena teruskan. Itu yang dibawa saya faham ini. Itu saya terpanggil di sini dalam nak panggil, nak cerita nak mula, nak cerita yang rock tegar ni, Islam yang apa. Dia ni sebenarnya tak faham. Macam saya dulu, saya tak mengerti. Itu hidup tu lalu tak ke mana kan, nyanyi, dengar lagu-lagu bukan-bukan. Tapi hari ni, bila kita dah belajar begini, saya nak mendalami lagi. Al-Quran tu ada mukjizat. Saya pernah bergaduh tu, saya pakai Fatihah 10. Kalau saya belajar dengan Ustaz tempat saya tu, dia tu nak cakap dengan Allah ni, selepas semayang cakap dengan Allah, minta doa lah maksud dia, baca Quran, terdesak dan berzikir, minta Allah. Saya pernah minta 10 Fatihah, genggam dia minta Allah, Tuhanku lindungi aku. Alhamdulillah, budak tu jatuh dengan sendiri. Kalau saya buat, dia kat saya buat ni Allah buat. Dia tengok saya semacam ni, ada ilmu apa? Ilmu apa ni? Kalau saya buat dia ni Allah buat. Dia tak percaya. Kita doa Allah. Sebelum berdoa kita berdoa Allah kan. Itu kita ini ikut tu. Betul tu Ustaz. Memang ada mukjizat. Di situ saya nak belajar dia lebih mendalam makna dia, kesimpulan dia, apa dia punya cerita dalam dia. Itulah kalau boleh dan teruskan usaha saya untuk belajar dan sambil itu dapat saya berdoa kepada rakan-rakan saya. Allah. Terima kasih Serzua tuan-tuan sekalian, satu tekad. Kerana tuan-tuan dengar daripada persembahan lagi tahun lepas sembahyang ada persembahan, cuma saya kena kejar ke semua forum di AU2 tuan-tuan sekalian. Menarik tuan-tuan sekalian, semua boleh cakap anak muda. Minggu lepas saya forum di Masjid Tanpa Ruli. Tanpa Ruli. Lepas forum saya cakap tuan-tuan lepas program, orang semua kerja kat Zul ambil gambar dengan Zul, orang tinggalkan saya tuan-tuan. Apa mana Zul lebih popular pada kita? Di Sabah ramai penyokong ataupun pentas rock tegar tuan sekalian. InsyaAllah kita akan tarik Zul pergi ke pedalaman, ke feda-feda, ke pulau-pulau, tempat di mana ramai perempuan anak muda. Kita akan dekati mereka dengan outreach program. Kita cari anak-anak muda, dekati anak muda tuan-tuan, sebab kalau kita tunggu di Masjid Surau, anak muda macam tuan-tuan baiklah memukakan kanak Rabina kata. Ni hok muka macam hudang kat luar tuan-tuan. Macam mana kita dekati tuan-tuan? Inilah kita bawa dia punya ikon dia zaman dulu. Tuan-tuan pun dinompak basis terbaik Malaysia tahun 2007 tuan-tuan sekalian. Inilah disebut Cliff Burton Malaysia tuan sekalian. Pemain base terbaik. Tapi tengok dia hijrah, dia buat kerja Islam sungguh-sungguh. Tahajud tak tinggal tuan-tuan. Kita sungguh terkejut tuan-tuan. Saya musafir saya tengok tahajud tak tinggal, tapi kita sungguh terkejut. Inilah anak muda yang nak bawa anak muda untuk berhijrah insya-Allah dengan dia sebenarnya dia nak mengaji, nak belajar Quran. Anak muda pun kena sama. Kita semua kena belajar Al-Quran, cari ilmu tuan-tuan. Sebab Nabi setiap Ramadan, malaikat Jibril tasmih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun belajar tuan sekalian. Baik. Jadi saya ingat sekarang itu untuk talk show kita sebab ada program besar menuju jam 9 malam dan Zul pun akan masih bersama kita tuan-tuan dengan sedikit hiburan tuan sekalian. Jadi kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah 100.